أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sentuh dua perkara besar yang berlaku pada bulan Ramadan. Yang kita sedia maklum, yang pertama, hari ini cuti bersempena dengan nuzulul Quran. 17 Ramadan kita menyambut cuti nuzulul Quran. Dan yang keduanya yang besar juga ialah peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi SAW bersama dengan para sahabat pada tahun kedua Hijrah, hari Jumaat 17 Ramadan, iaitulah peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Peperangan yang pertama yang berlaku di dalam sejarah Islam setelah umat Islam membina negara Islam di Madinah. Yang pertama berkaitan dengan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ianya merupakan kitab panduan kepada manusia di atas muka bumi. Hukum hakam di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang wajib ditegakkan. Sistem Allah Subhanahu wa taala yang mesti diterima oleh manusia, yang mesti diamalkan bukan sahaja oleh individu perseorangan, tetapi ianya juga merupakan sistem untuk membina ummah yang mesti diamalkan oleh ummah dan juga manusia sejagat. Dengan sebab itu, perintah-perintah di dalam Al-Quranul Karim kita wajib tunaikan dan laksanakan. Quran perintahkan kepada kita berpuasa, maka umat Islam berpuasa walaupun lapar. Quran memerintahkan supaya dikeluarkan zakat, maka zakat dikeluarkan walaupun duit wang ringgit kita menjadi sikit kurang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala janjikan bahawa yang kurang itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran perintahkan kepada kita supaya berpakaian mengikut syariat, menutup aurat, maka kita berpakaian mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang menyatakan agak panas dengan berpakaian sedemikian, tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam wajib tunaikan. Kita berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rasa penat, tak menang, kalah dan sebagainya, tetapi ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ianya merupakan satu kewajipan yang mesti ditunaikan. Yang keduanya ialah peristiwa Badar Al-Kubra yang menggambarkan kepada kita bahawa kumpulan yang berjuang menegakkan dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi kumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan kumpulan-kumpulan yang berpaling daripada suruhan agama Allah, mereka itulah kumpulan dan juga golongan orang-orang yang fasik yang tidak akan mendapat hidayah, huda, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam melalui firman-Nya dalam surah As-Saff, wa idh qala Musa liqaumihi
Ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaum aku, kenapa kamu menyakiti aku dalam keadaan kamu semua tahu bahawa aku adalah Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada kamu semua. Nabi Musa mengajak Bani Israel supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa alaihissalam banyak menasihati mereka. Walau bagaimanapun Nabi Musa alaihissalam telah disakiti oleh Bani Israel dalam berhadapan dengan kekejaman dan juga kezaliman Fir'aun, yang kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemenangan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel dengan mukjizat yang Allah kurniakan apabila mereka menyelamatkan diri daripada buruan tentera Fir'aun melalui mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan. Apabila dipukul tongkat, maka laut terbelah dan tenggelamlah Fir'aun bersama dengan bala tenteranya. Lalu dalam keadaan sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan kemudiannya Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi Musa, telah Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kitab Taurat yang diturunkan kitab Taurat itu pada bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, yang terkandung di dalamnya hukum hakam dan syariat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Serta di dalamnya terdapat hukum hakam yang mesti ditegakkan, yang memerlukan kepada sebuah negara. Lalu kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Musa bersama dengan Bani Israel supaya menuju ke Palestin bagi membuka satu negeri yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, untuk mendirikan sebuah kerajaan yang berdaulat, untuk melaksanakan hukum hakam yang terkandung di dalam kitab Taurat tersebut. Walau bagaimanapun, setelah diajak oleh Nabi Musa kepada Bani Israel supaya bersama-sama dengan baginda untuk masuk ke Palestin, berhadapan dengan golongan Jabbarin yang terkenal sebagai golongan yang besar-besar, yang kuat, maka golongan Bani Israel telah menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir menyebut bahawa mereka menendang-nendang, menyepak-nyepak tanah ibarat himar, tanda protes kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada di kalangan mereka yang membiarkan Nabi Musa alaihissalam keseorangan dan berkata dengan menghina, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu ke negeri yang kamu nak pergi tersebut. Kami tak nak pergi. Sesungguhnya kami nak duduk di sini sahaja. Apabila mereka tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan negeri yang mulia itu kepada mereka. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Sesungguhnya negeri muqaddasah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka itu, Allah Ta'ala telah haramkan kepada mereka selama 40 tahun. Lalu golongan Bani Israel telah disesatkan merayau-rayau di tengah-tengah padang pasir dalam tempoh masa yang sangat lama. Dalam tempoh masa 40 tahun. Dalam tempoh tersebut jugalah sejarah menyebut bahawa
Nabi Musa alaihissalam wafat. Begitu juga dengan Nabi Harun alaihissalam wafat, meninggal dunia. Dan sehingga hari ini masih lagi kedapatan makam ataupun kubur Nabi Musa dan juga Nabi Harun di sekitar semenanjung Sinai, di tempat yang namanya padang pasir, yang namanya Tih, di tempat Bani Israel disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun dalam keadaan tidak sempat untuk melihat undang-undang Taurat ditegakkan di dalam sebuah kerajaan yang berdaulat. Walau bagaimanapun, setelah 40 tahun berlalu, golongan Bani Israel telah dipimpin oleh Yusha bin Nun, yang kemudiannya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah bertukar generasi, daripada generasi yang tak mahu kepada hukum Allah, lalu digantikan dengan generasi yang mahukan syariat Allah dan perintah Allah, maka Yusha bin Nun bersama dengan bala tenteranya telah masuk ke bumi Palestin, yang akhirnya mereka berjaya membina sebuah kerajaan yang hebat, yang kuat, dan ditegakkan hukum Taurat di dalamnya. Bersambunglah sehingga zaman Nabi Daud alaihissalam, dan diwariskan pula ke zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang menjadi dalam sejarah manusia bahawa ianya merupakan sebahagian daripada kerajaan yang hebat, yang ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum itu di zaman Nabi Musa alaihissalam ianya tidak dapat ditegakkan dalam sebuah kerajaan yang berdaulat. Allah Ta'ala menyebut dan Allah Ta'ala menceritakan tentang sikap Bani Israel yang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Apabila mereka berpaling, mereka melencong, mereka tidak mahu mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memalingkan hati-hati mereka, dan Allah pastinya tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada golongan yang fasik. Oleh yang demikian, maka sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menyambut nuzulul Quran, maka marilah kita sama-sama mengambil semangat Al-Quran itu sendiri, dan jangan kita mengikut perangai buruk di kalangan Bani Israel. Kita wajib untuk tegakkan Islam, Al-Quran, dan hendaklah kita beristiqamah. Walaupun kita sikit, walaupun kita susah. Dan contohilah apa yang telah ditunjukkan oleh golongan generasi awal Islam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang disebut sebagai ahli Badar. Walaupun jumlah mereka sedikit, apabila mereka keluar pada hari Jumaat 17 Ramadan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan asalnya mereka keluar daripada Madinah adalah untuk menyekat kafilah yang berniaga dan berdagang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tujuannya ialah untuk melemahkan ekonomi musyrikin Mekah, di samping mengambil balik harta milik-milik orang muhajirin yang telah dirampas oleh musyrikin Mekah ketika mana mereka meninggalkan bumi Mekah dan berhijrah ke Al-Madinatil Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah, dan kemudiannya apabila sampai di medan Badar, mereka dapati bahawa kafilah tersebut telah pun terlepas. Bukan sahaja telah terlepas, bahkan Abu Sufyan telah menghantar utusan mengkhabarkan tentang gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin di Mekah. Lalu Abu Jahal dengan sombong dan angkuh telah menyediakan pasukan tentera yang siap dengan kelengkapan masing-masing, memakai baju besi, topi besi, persiapan yang banyak, dengan harta benda yang banyak dan kelengkapan yang mencukupi. Apabila tentera Mekah datang yang dipimpin oleh Abu Jahal dalam keadaan bilangan mereka ramai, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang jumlahnya sekitar 313 orang, bagaimana keadaan kita? Adakah kita nak teruskan
ataupun kita perlu balik ke Madinah kerana kita tidak bertujuan untuk berjuang dan berjihad. Lalu bangun seorang sahabat yang namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad menyatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi lima arakallah, teruskanlah dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kamu wahai Rasulullah. Fanahnu ma'ak, sesungguhnya kami akan tetap bersama-sama, beristiqamah bersamamu ya Rasulullah. Wallahi, demi Allah, la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa, kami sekali-kali tidak akan berkata kepada kamu sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, pergilah kamu Musa bersama dengan Tuhan kamu berjuang, kami tak nak pergi, kami nak duduk di sini. Walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun, kami tak akan kata kepada kamu ya Rasulullah sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, pergilah kamu Musa bersama dengan Tuhan kamu untuk berjuang dan berjihad, kami tak nak pergi. Akan tetapi kami akan berkata kepada kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, pergilah engkau dan berjuanglah engkau, sesungguhnya kami akan bersama-sama dengan kamu ya Rasulullah. Kemudian daripada itu seorang sahabat di kalangan Ansar, Sa'ad bin Mu'az juga berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pergilah kamu wahai Rasulullah, walaupun kamu pergi ke lautan yang tak tahu di mana tepinya, yang tak tahu di mana penghujungnya, yang tak tahu bila kemenangannya, kami akan tetap bersama kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah peristiwa Badar Al-Kubra yang akhirnya dengan keyakinan dan semangat keimanan yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, mereka telah diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemenangan Islam itu janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala, janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat Islam, umat akhir zaman ini akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan berlaku sebagaimana di kalangan Bani Israel. Bani Israel mereka tidak mahu berjuang, tetapi di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan ada, mereka akan menyambung mata rantai perjuangan Islam ini. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la tazalu ta'ifatum min ummati qa'imina 'alal haqq wa fi riwayatin zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Nabi janji dan Nabi sebut akan sentiasa ada di kalangan umat aku kumpulan yang akan mempertahankan kebenaran, yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, mereka sedikit pun tidak akan diberi mudarat oleh mereka yang menentang mereka, sehingga datangnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan Allah itu disebut oleh ulama sama ada mereka mati di atas perjuangan ataupun mereka dikurniakan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu muslimin dan muslimat sekalian, kita kena tanya kepada diri kita, kita duduk di dalam kelompok mana? Roda Islam dia akan sentiasa berpusing, kadang-kadang duduk di atas, kadang-kadang dia duduk di bawah. Faduru ma'al Islam, maka bersamalah dengan Islam. Bila bersama dengan Islam, maka kitalah menjadi kelompok ta'ifah, kelompok yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan sentiasa mempertahankan kebenaran dan menegakkan kebenaran tersebut. Kita kena pilih sebuah jamaah, satu kumpulan, yang kumpulan itu berpegang dengan Islam. Sebagaimana hadis dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan daripada Huzaifah Al-Yaman. Hadis Huzaifah Al-Yaman ini sangat penting untuk kita hayati. Sebab apa? Sebab Huzaifah Al-Yaman ini merupakan sahibus sir, penjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Satu orang sahabat yang kelebihannya, dia tahu orang-orang yang munafik. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut kepada Huzaifah al-Yaman, si fulan bin Sufyan munafik, si fulan bin si fulan munafik, si fulan bin si fulan munafik. Duduk dengan orang Islam, bersama-sama dengan orang-orang Islam, duduk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi munafik, dan juga mereka ada benci kepada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah al-Yaman, dia banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang tak baik, dan dia kenal orang-orang yang munafik. Dan Saidina Umar pernah datang berjumpa dengan Huzaifah. Wahai Huzaifah, adakah aku salah seorang yang tersenarai di kalangan orang-orang yang munafik? Saidina Umar pun tanya kepada Huzaifah, aku ni munafik ke tidak wahai Huzaifah? Aku ni munafik ke tidak? Huzaifah kata, kamu tidak wahai Umar. Kamu tak munafik. Kita ni tak tahu duduk mana. Kita ni tak tahu duduk mana. Bahkan Saidina Umar radhiyallahu anhu, kalau ada kematian, dan dia akan perhatikan, ada tak Huzaifah al-Yaman? Kalau Huzaifah ada, dia akan semayangkan. Kalau Huzaifah tak ada, Saidina Umar tak akan semayang jenazah tersebut. Sebab apa? Sebab Huzaifah al-Yaman, dia memegang kunci rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sangat panjang, dia bersoal jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang tidak baik. Ramai sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia perkara yang paling baik? Apa dia perkara yang paling afdal untuk mereka laksanakan? Tapi Huzaifah al-Yaman ni, dia kata, aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang tak baik, dengan tujuan bila aku tahu hak tak baik itu, aku boleh tinggalkan. Lalu dia kata, ya Rasulullah, dulu kami ni jahiliyah, kami buat mungkar, lalu kamu datang bawa agama Islam ini, datanglah kebaikan Islam ini, maka kami jadi baik. Adakah selepas kebaikan ini ada kejahatan? Lalu Nabi kata, yuk, lepas kebaikan ini pasti akan datang kejahatan. Sebab roda pusingan Islam ni dia berputar-putar. Lalu Huzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, adakah selepas kejahatan itu ada pula kebaikan? Lalu Rasulullah kata, ya, akan ada kebaikan. Namun dalam kebaikan itu ada juga dakhanun, ada juga kesamaran, kejahatan dan juga kekeliruan. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan dakhanun, dengan kekeliruan dan kejahatan yang ada di dalam kebaikan tersebut? Lalu Nabi kata, sesungguhnya akan ada kejahatan tersebut ialah ada kaum yang tidak beramal dengan petunjuk yang aku bawa. Apakah ada lagi selepas daripada itu hak lebih jahat lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, ya, pasti akan ada hak lebih jahat lagi. Apa dia? Lalu Nabi jawab, Nabi kata, akan adanya penyeru-penyeru ke neraka Jahannam. Akan ada penyeru-penyeru di dalam kebaikan-kebaikan yang sedikit itu, akan ada penyeru-penyeru ke neraka Jahannam. Siapa-siapa yang mengikut seruan itu, maka dia akan terjerumus ke neraka Jahannam. Lalu Huzaifah minta, sifatkanlah mereka kepadaku ya Rasulullah. Sifatkanlah mereka kepadaku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, hum min jildatina. Kadang-kadang kamu kenal, kadang-kadang kamu tak kenal. Tapi sifat mereka min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka sama dengan kulit mereka. Tengok zahir macam sama, serupa. Kulitnya sama, sawo matang lebih kurang je. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka penyeru-penyeru kejahatan ni pun bercakap sama dengan cakap-cakap kita. Hak Arab cakap Arab juga, yang bawa Islam Arab, yang lawan Islam pun Arab juga. Yang bawa Islam Melayu, yang lawan Islam pun Melayu juga. Yang bawa Islam Jawa, yang lawan Islam pun Jawa juga. Yang bawa Islam Banjar, yang lawan Islam pun Banjar juga. Yatakallamuna bi alsinatina. Nabi bagi tahu sifat mereka begitu. Kemudian Huzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, kalaulah aku sempat hidup pada zaman sedemikian rupa, apa pesan kamu ya Rasulullah? Rasulullah bagi satu jawapan. Rasulullah kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum
kamu hendaklah bersama-sama dengan jamaah muslimin, dengan kumpulan umat Islam, wa imamahum, dan pemimpin-pemimpin jamaah Islam. Kamu kena ikut kumpulan Islam, kena ikut jemaah Islam, dan kena ikut pimpinan yang memimpin umat Islam. Lalu Huzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, kalaulah situasi itu dah terlalu teruk sangat sehingga dah tak ada jemaah Islam pun tak ada, pemimpin Islam pun tak ada, maka Nabi jawab, Nabi kata, kamu pencilkanlah diri dan jangan duduk bersekali dengan mereka. Sekalipun dengan memencilkan diri itu kamu terpaksa makan umbi pokok kayu, ataupun kamu mati di atas mempertahankan prinsip kebenaran itu. Inilah dia pesan Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita kena tanya balik diri kita. Dengan semangat Badar Al-Kubra, dengan semangat Nuzulul Quran, kita duduk mana, tuan-tuan? Adakah kita bersama dengan jemaah Islam? Adakah kita bersama dengan kumpulan Islam? Ataupun kita bersama dengan kumpulan musuh Islam? Ataupun kita bersama dengan jemaah orang-orang yang kafir, yang sememangnya hendak menghancurkan Islam, yang sememangnya menghina Islam? Maka tanyalah diri kita sendiri dan ingatlah pesan Nabi SAW ini, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Dia bukan sekadar satu pesanan, tetapi sebenarnya ianya merupakan satu perintah dan juga sebagai satu panduan untuk kita menjalani kehidupan di atas muka bumi, di tengah-tengah keadaan dan suasana ramainya penyeru-penyeru ke neraka jahanam ini. Pilihlah, dan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala ada depan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat kerahmatan dan barakah dalam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun azim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.